Di dalam episod kali ini, saya akan banyak merujuk buku tulisan Colonel Masanabu Suji bertajuk Japan's Greatest Victory, Britain's Worst Defeat yang mula-mula dicetak pada tahun 1952. Colonel Masanabu Suji adalah individu yang bertanggungjawab mereka bentuk jenis serangan bagi kempen peperangan di Malaya untuk digunakan oleh Lieutenant General Tomoyuki Yamashita dalam objektif tentera Imperial Jepun menawan Singapura pada tahun 1942. Saya masih berada di kepala jambatan Sungai Kerian, Nibong Tebal, Pulau Pinang. Kepentingan kawasan di mana kita berada ini ada dinyatakan jelas di dalam buku The War in Malaya tulisan General Arthur E. Percival yang diterbitkan pada tahun 1949. Saya sambung kembali penceritaan mengenai peristiwa pengunduran tentera British daripada Sungai Kerian bermula pada 17 Disember 1941. Saya juga telah membuat semakan nama-nama anggota tentera Gurkha daripada unit 2nd Battalion 1st Gurkha Rifles yang terkorban dalam usaha unit ini untuk mempertahankan secara sementara kawasan di mana kita berada ini, sehingga anggota tentera British dari unit Royal Engineers berjaya meletupkan kedua-dua jambatan di hadapan saya. Terdapat dua nama anggota tentera Gurkha daripada unit 2nd Battalion 1st Gurkha Rifles yang saya temui dicatatkan terkorban pada tarikh 17 Disember 1941, dan mereka adalah Giri bin Tapa, seorang rifleman yang berasal daripada Bakung, India, dan juga Govind Singh Tapa, juga seorang rifleman yang berasal daripada Bharatwala, Dehradun, India. Selain daripada itu, terdapat catatan seorang anggota daripada pasukan 1st Perak Federated Malay States Volunteer Forces yang berpangkat prebet bernama Kasim bin Runcing, berumur 21 tahun dan berasal dari Jelebu Negeri Sembilan, turut dicatatkan terbunuh dalam peristiwa pertempuran di sini pada 17 Disember 1941. Penemuan ini adalah selari dengan pembacaan saya di mana Lieutenant General Arthur E. Percival telah mengarahkan pasukan 1st Perak Battalion atau digelar sebagai Independent Company untuk mengawal jalan Federal Route 1 dari Nibong Tebal ke Kamunting bermula pada 17 Disember 1941 serta melaksanakan kerja-kerja sabotaj di sepanjang jalan ini. Berdasarkan kepada maklumat yang saya temui juga, ketiga-tiga mayat anggota tentera Gurkha dan 1st Perak ini telah dikebumikan di Kranji War Memorial, Singapura dan bukan di Melaya. Saya percaya mayat-mayat mereka ini telah dibawa menaiki kereta api secara tergesa-gesa bersama-sama pelarian orang-orang Inggeris dan juga anggota tentera British yang cedera dalam peristiwa pertempuran di utara Melaya ke Singapura, selari dengan peristiwa evakuasi orang-orang Inggeris dari Pulau Pinang pada 17 Disember 1941. Penemuan fakta ini adalah selari dengan pembacaan saya mengenai beberapa orang anggota tentera Argil yang cedera parah dalam peristiwa pertempuran di kawasan Kota Tampan di Jalan Greek, Kuala Kangsar, di mana mereka ini juga turut dibawa menaiki kereta api untuk dirawat di Hospital Tentera Alexandra di Singapura pada 21 Disember 1941. Namun saya tidak berputus asa dalam usaha saya menjejak sekiranya masih ada lagi anggota tentera British India dari pasukan 2nd Battalion 1st Gurkha Rifles yang terkorban dan dikebumikan di Melaya berkait peristiwa pengunduran Sungai Kerian ini. Sifat ingin tahu yang mendalam ini telah membawa saya untuk melawat Commonwealth War Grave Cemetery yang terletak di Taiping untuk melihat dan mencari dengan mata dan kepala saya sendiri sekiranya masih ada lagi anggota tentera Gurkha atau tentera British India lain yang terkorban yang saya tidak temui dalam mana-mana penulisan berkait peristiwa pertempuran di Sungai Kerian pada 17 Disember 1941. Namun malangnya tiada. Yang saya temui adalah kubur anggota unit 5th 2 Punjab yang terkorban dalam peristiwa pertempuran di Batu Pekaka, Kuala Ketil pada 16 Disember 1941, dan sebuah kubur seorang anggota berpangkat Lieutenant bernama Abdullah Khan berusia 39 tahun dari pasukan 1st Battalion 8 Punjab Regiment yang dicatatkan terkorban pada 18 Disember 1941, di mana saya percaya pegawai ini terkorban sewaktu berundur dari Sungai Kerian ke Taiping, Perak.
Terdapat juga beberapa kubu anggota Federated Malay States Volunteer Force dari 1st Perak Battalion dan juga 4th Pahang Battalion yang telah dikebumikan di sini. Mayat-mayat 4 orang anggota tentera sukarela berbangsa Cina 1st Perak ini telah dipindahkan daripada Singapura selepas perang tamat. Menurut kajian saya, mayat-mayat anggota tentera British India dan juga 1st Perak Battalion yang dikebumikan di sini kebanyakannya adalah mereka yang terkorban pada tarikh-tarikh tertentu dan dikebumikan secara tergesa-gesa di tepi jalan di kawasan-kawasan pertempuran sewaktu tentera British berundur ke arah selatan. Bagi anggota yang cedera parah pula, mereka akan dibawa terus menaiki kereta api untuk dirawat di Hospital Tentera Alexandra di Singapura. Selepas perang tamat pada tahun 1945 hingga 1947, apabila kerajaan British kembali semula menawan Melaya, mereka telah menggerakkan exhumation party iaitu War Grave Commission secara besar-besaran untuk menggali semula kubu-kubu anggota tentera mereka yang dikebumikan secara tergesa-gesa di sepanjang jalan pengunduran melalui kubur yang ditandakan dalam kawasan pertempuran dengan merujuk kepada rekod-rekod dan catatan war diary unit-unit yang terlibat. Mayat-mayat ini kemudian dibawa untuk dikebumikan secara terhormat di Commonwealth War Cemetery sama ada di Taiping, Perak ataupun di Kranji War Memorial di Singapura. Kerana itu, kubur-kubur anggota 1st Perak Battalion yang saya temui selain daripada dikebumikan di Taiping, ramai antara anggota 1st Perak juga telah dikebumikan di Kranji, Singapura. Tetapi, ramai juga yang tidak mempunyai kubur, terutamanya anggota 1st Perak yang tegar dan taat setia untuk tidak menanggalkan uniform mereka setelah diarahkan tentera Jepun apabila mereka ditawan selepas peristiwa kejatuhan Pulau Singapura pada 15 Februari 1942. Pegawai-pegawai berbangsa Melayu daripada pasukan 1st Perak ini telah dihukum bunuh oleh tentera Jepun pada 28 Februari 1942 kerana menunjukkan taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada pasukan 1st Perak dan negeri-negeri Melayu bersekutu yang dinaungi kerajaan British ketika itu, walaupun mereka diberi pilihan untuk kembali semula ke negeri masing-masing dengan syarat menyokong kerajaan Jepun. Antara pegawai berbangsa Melayu yang telah dibunuh adalah Kapten Raja Aman Shah daripada pasukan 1st Perak Battalion, Lieutenant Osman bin Kring, juga dikenali sebagai Datuk Naning daripada 4th Battalion Melaka Street Settlement Volunteer Forces, dan juga Lieutenant Ibrahim Siddiq daripada Regimen Askar Melayu yang telah dibunuh secara beramai-ramai dengan menggunakan machine gun di Bukit Beduk, Singapura. Peristiwa ini dikenali di Singapura sebagai The Bedok Hill Massacre. Kubur dan mayat-mayat mereka masih tidak ditemui sehingga sekarang. Unit 1st Perak Battalion adalah sebuah unit pasukan tentera sukarela yang ditubuhkan di negeri Perak pada tahun 1939 apabila ancaman Perang Jepun menjadi semakin hampir dan berbahaya dengan Melaya. Tetapi sejarah penubuhan angkatan bersenjata di Perak dapat disusur lebih awal lagi, seawal tahun 1896 dengan penubuhan sebuah pasukan bersenjata yang dikenali sebagai Malay States Guide. Penubuhan ini adalah selari dengan tertubuhnya negeri-negeri Melayu bersekutu pada 1896 berikutan desakan raja-raja negeri-negeri Melayu bersekutu kepada kerajaan Inggeris supaya satu pasukan tentera tempatan ditubuhkan untuk mempertahankan Melaya sekiranya berlaku sebarang konflik peperangan. Namun pada tahun tersebut, peristiwa penentangan oleh pembesar-pembesar Melayu masih segar dalam ingatan kerajaan British dengan penentangan terakhir dicatatkan hanya berjaya ditangani sepenuhnya di Hulu Pahang pada 1898. Justru, kerajaan British pada ketika itu masih teragak-agak untuk menubuhkan pasukan tentera yang terdiri daripada orang-orang Melayu tempatan kerana khawatir ilmu peperangan konvensional yang diperturunkan akan digunakan untuk melawan kerajaan British. Namun disebabkan wujud asas yang cukup kuat supaya sebuah pasukan tentera tempatan ditubuhkan di Melaya, British telah memperkenalkan unit eksperimen digelar sebagai Malay States Guide di Taiping, Perak
bermula pada tahun 1896 dengan keanggotaan kebanyakannya terdiri dari bangsa Melayu, Sikh, Cina dan India. Fokus utama unit ini adalah untuk mempertahankan negeri-negeri Selat dan negeri-negeri Melayu bersekutu sekiranya berlaku sebarang ancaman perang. Bangunan di hadapan kita ini telah dibina pada tahun 1906 dan digunakan sebagai markas pertama Malay States Guide. Kini, bangunan ini digunakan sebagai mes pegawai Kor Regiment Ranger Diraja Tentera Darat Malaysia. Ini pula adalah Cap Badge bagi pasukan Malay States Guide dan mempunyai persamaan dengan Cap Badge Tentera Darat Malaysia pada hari ini. Walau bagaimanapun, pada tahun 1919, selepas berakhirnya Perang Dunia Pertama, Malay States Guide telah dibubarkan disebabkan faktor kekangan keuangan. Tetapi dengan tertubuhnya Malay States Guide dari 1896 hingga 1919, satu tradisi ketenteraan telah dibentuk di negeri-negeri Melayu bersekutu, terutamanya dari kalangan orang awam berpelbagai bangsa. Dan apabila berlakunya ancaman perang yang kuat dari tentera Jepun di rantau Asia Pasifik pada akhir dekad 1930-an, kerajaan British sekali lagi telah menubuhkan pasukan sukarela di negeri Perak yang dikenali sebagai Federated Malay States Volunteer Force atau First Perak Battalion, yang telah menjadikan bangunan di hadapan kita ini sebagai markas atau headquarters mereka. Anggota First Perak kebanyakannya terdiri daripada pegawai-pegawai awam kerajaan kolonial, peladang-peladang getah dan juga ahli keluarga pemilik lombong biji timah dari kalangan bangsa Cina yang kaya raya dan berpengaruh. Selain itu, anggota First Perak juga ramai terdiri daripada anggota polis tempatan, pegawai JKR dan doktor-doktor hospital awam. Ramai di antara masyarakat berbilang kaum di Taiping telah menyertai pasukan First Perak Battalion bermula dari tahun 1939 hingga tercetusnya Perang Dunia Kedua di Melaya. Justru tidak hairanlah sebuah tugu peringatan Perang Dunia Kedua telah didirikan di hadapan bangunan ini selepas perang tamat sebagai mengenang jasa dan pengorbanan anggota berbilang kaum pasukan First Perak Battalion yang berpusat di sini kebanyakannya berasal dari Taiping yang telah terkorban sewaktu peristiwa pertempuran Melaya. Pasukan Regimen Askar Melayu pula mempunyai sejarah yang berbeza dengan pasukan First Perak Federated Malay States Volunteer Force. Pasukan Askar Melayu ditubuhkan pada tahun 1932 dengan pengambilan anggota pertama pada 1 Mac 1933 yang hanya terdiri daripada bangsa Melayu. Sumpah dan taat setia anggota Askar Melayu adalah kepada semua raja-raja negeri Melayu bersekutu. Sekiranya Malay States Guide tidak dibubarkan pada tahun 1919, pasukan First Perak adalah regimen pertama melibatkan askar tempatan yang dibentuk di Melaya. Namun, saya percaya Regimen Askar Melayu yang ditubuhkan pada tahun 1933 telah mewarisi semangat dan tradisi ketenteraan hasil dari kejayaan penubuhan Malay States Guide di Taiping ini. Kerana itu, ramai pegawai-pegawai Melayu di dalam Regimen Askar Melayu juga adalah berasal daripada Taiping ataupun dari sekitar Perak seperti Lieutenant Muda Ibrahim Aladita, Lieutenant Arifin bin Haji Sulaiman, Sarjan Raja Saigon bin Raja Mahmud dan ramai lagi. Selain daripada negeri Perak, negeri-negeri Melayu bersekutu yang lain seperti Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan turut menubuhkan Federated Malay States Volunteer Force masing-masing pada kekuatan 1 battalion strength yang terdiri kebanyakannya daripada pegawai-pegawai kerajaan, pemilik lombong biji timah, peladang-peladang getah dan ahli-ahli perniagaan berbangsa Eropah dan Eurasian. Federated Malay States Volunteer Force ini merupakan pasukan paramiliteri dan lebih bersifat sokongan kepada ketumbukan utama tentera British. Tugas utama mereka adalah untuk mengawal kemudahan strategik awam milik kerajaan seperti stesen radio, stesen telegraf, stesen kereta api, kemudahan jalan raya seperti sasaran penting, jambatan jalan raya dan jambatan kereta api, loji jana kuasa dan kemudahan lapangan terbang yang banyak dibangunkan oleh tentera udara Diraja British bermula pada tahun 1938
bagi menghadapi kemungkinan perang di Malaya. Namun, ini tidak bermakna anggota Federated Malay States Volunteer Force ini tidak mampu bertempur atau bersifat kombatan. Ini mengambil kira fakta mereka turut mendapat latihan ketenteraan yang mencukupi dan mempunyai kelebihan lain di mana askar regular British tiada kebolehan yang dimiliki oleh anggota pasukan Federated Malay States Volunteer Force ini. Antaranya adalah bertutur dengan baik dalam bahasa tempatan, memahami selok-belok persekitaran di Malaya seperti suasana di dalam hutan tropika, suasana di ladang-ladang getah dan kawasan lumbung biji timah yang banyak terdapat di Malaya. Anggota Federated Malay States Volunteer Force ini juga mampu beradaptasi dengan perubahan cuaca di Malaya yang panas dan hujan sepanjang tahun, serta mereka ini biasa mengamalkan budaya tempatan dan makan nasi berbanding askar British yang hanya memakan roti dan makanan di dalam tin sewaktu bertempur di Malaya. Perkara ini nampak seakan enteng dan mudah, tetapi sangat penting bagi sebuah pasukan pertahanan yang perlu mempertahankan Malaya. Menjelang tahun 1940, disebabkan Perak merupakan negeri yang paling kaya di kalangan negeri-negeri Melayu Bersekutu, pasukan 1st Perak Battalion mempunyai kekuatan ketenteraan yang penuh dengan latihan yang mencukupi bagi melatih anggota dan pegawai mereka bertempur sekiranya berlaku peperangan. Mereka turut berlatih dengan askar regular tentera British seperti anggota pasukan 12 Indian Brigade dan juga askar Melayu di kamp tentera di Port Dickson Negeri Sembilan bermula pada tahun 1939. Dan melalui pembacaan saya juga, hanya unit-unit tertentu askar British daripada keseluruhan 3 division tentera British yang diatur gerak seawal tahun 1939 ke Malaya telah menjalani latihan pertempuran hutan yang mencukupi dan sewajarnya. Unit-unit yang dimaksudkan adalah seperti berikut. Unit pertama, keseluruhan pasukan 8 Division Australian Imperial Forces di bawah pemerintahan Major General Henry Gordon Bennett yang diatur gerak di Segamat dan Mersing, Johor bermula seawal Februari 1941. Unit kedua, pasukan 12 Indian Brigade di bawah pemerintahan Brigjen Archibald Harris setelah didesak oleh Lieutenant Colonel Ian McAllister Stewart, Commanding Officer Unit 2nd Argyle and Sutherland Highlanders, sehingga dia digelar sebagai Stewart Gila kerana bersusah payah memaksa anggota pasukannya berlatih ilmu peperangan hutan dan berbaris sejauh 200 km dari Mersing ke Kulai ke Singapura dan terus menjalani latihan pertempuran hutan secara intensif di Camp Port Dickson, Negeri Sembilan. Sementara pasukan tentera British yang lain bersenang-lenang berehat di Singapura dan bandar-bandar besar di sekitar Malaya, terutamanya Johor Bahru, Kajang, Sungai Petani dan Kuala Lumpur. Pasukan ketiga yang mendapat latihan pertempuran hutan yang mencukupi adalah Regimen Askar Melayu, khususnya unit 1st Malay Brigade dari Batalion pertama dan kedua di bawah pemerintahan Lieutenant Colonel John G. Andre. Pasukan keempat adalah pasukan tentera Gurkha di bawah unit 1st, 2nd dan 9th Gurkha Rifles Regiment di bawah pemerintahan Commanding Officer yang amat terkenal dan disayangi oleh anggota tentera Gurkha, iaitu Lieutenant Colonel Raymond Selby daripada pasukan 28 Indian Brigade. Dan pasukan terakhir yang telah mendapat latihan pertempuran hutan yang secukupnya adalah pasukan Federated Malay States Volunteer Forces dari negeri Perak, Selangor dan Negeri Sembilan di bawah Brigjen R.G. Moy, di mana mereka ini kerap berlatih bersama pasukan 12 Indian Brigade di Camp Port Dickson, Negeri Sembilan. Manakala pasukan dan unit-unit tentera British yang lain telah mengambil mudah dan menganggap keperluan untuk berlatih ilmu peperangan hutan sebagai tidak perlu kerana terlalu bergantung kepada doktrin peperangan yang pernah digunakan di Eropah, iaitu trench warfare sewaktu Perang Dunia Pertama. Ini bermaksud tentera British menjangkakan akan berlaku trench warfare di Malaya sekiranya tentera Jepun menyerang dari arah utara Malaya, dan juga over-reliance mereka terhadap senjata artillery 25 pounder gun adalah terlalu tinggi, serta ekspektasi mereka terhadap kemungkinan berlakunya pertempuran hand-to-hand combat dengan tentera Jepun tidak mungkin akan berlaku di Malaya. Ini mengambil kira prestasi hambar dan kurang memberangsangkan tentera Jepun yang sudah 5 tahun berperang dengan tentera Kuomintang
tetapi masih gagal menawan negara China sepenuhnya sejak tahun 1937 lagi. Tambahan lagi, propaganda perang yang sering berlega waktu itu sangat popular menyatakan tentera Jepun kebanyakannya memakai cermin mata tebal, tidak mampu melihat pada waktu malam dengan baik, tidak kompeten, bergigi jongang dan tidak mempunyai fizikal tubuh badan yang tegap dan besar sebagaimana tentera British. Justru, General Arthur E. Percival sendiri mengambil ringan keperluan latihan peperangan hutan dan turut melabelkan Lieutenant Colonel Ian McAllister Stewart sebagai Mad Stewart kerana selalu memaksa pasukan 2nd Argyle berlatih berhabis-habisan di dalam cuaca panas dan lembap sekitar negeri Johor dan juga Singapura. Walaupun hakikatnya tentera British dari Division ke-11 dan Division ke-9 mempunyai masa yang lebih daripada mencukupi sekiranya mereka juga turun padang mempelajari ilmu peperangan hutan di Melaya dan bersiap sedia lebih awal menghadapi sebarang kemungkinan perang akan tiba dari arah utara Melaya. Memandangkan tentera British telah diatur gerak ke Melaya seawal tahun 1939 lagi. Kesemua batalion Federated Malay States Volunteer Force di Melaya juga telah dilengkapkan dengan aset kereta perisai Lanchester Armoured Car sebagaimana unit 12 Indian Brigade di bawah pemerintahan Brigjen Archibald Harris menjelang tahun 1941. Menerusi pembacaan saya juga, anggota tentera 1st Perak Battalion turut memainkan peranan penting sebagai tenaga auxiliary, khususnya sebagai pemandu ambulans dan juga pemandu truk untuk unit-unit motor transport company di bawah pasukan 12 Indian Brigade, khususnya bagi pertempuran di Greek Road, Kampar dan Slim River. Ramai daripada anggota 1st Perak ini telah menunjukkan prestasi yang memberangsangkan dan dianugerahkan dengan pelbagai jenis pingat selepas perang tamat bagi mengenang jasa mereka membantu unit-unit regular tentera British sewaktu pertempuran Melaya. Antara kritikan keras terhadap aspek ciri kepimpinan Lieutenant General Arthur Percival sebagai General Officer Commanding Melaya Command adalah kelemahan keputusan yang dibuat olehnya melibatkan kesesuaian atau gerak pasukan Independent Company, terutamanya daripada pasukan 1st Perak Battalion, dengan atur gerak yang tidak bersifat strategik dan sambil lewa. Jelas, Lieutenant General Arthur Percival tidak mengenali keupayaan sebenar pasukan 1st Perak Battalion ini. Sebagai contoh, keputusan beliau menempatkan hanya kekuatan satu kali company anggota 1st Perak Battalion untuk mengawal pelabuhan Teluk Anson pada penghujung bulan Disember 1941 telah mengakibatkan bandar Teluk Anson jatuh ke tangan tentera Jepun dengan mudah. Ketika itu, anggota 1st Perak hanya disokong oleh aset kenderaan kereta perisai jenis Lanchester Armoured Car dan juga kereta perisai jenis Marmon Harrington Armoured Car milik 3rd Indian Cavalry yang turut diatur gerak untuk membantu 1st Perak mengawal pelabuhan Teluk Anson. Contoh lain kegagalan keputusan Lieutenant General Arthur E. Percival adalah berkait peristiwa pertempuran The Greek Road. Hanya setelah diberi amaran oleh anggota 1st Perak di Kuala Kangsar mengenai wujudnya akses jalan balak yang tidak dikawal dari arah Keruh ke Kelian Intan dan boleh digunakan untuk ke Greek, barulah General Percival dengan cemas mengatur gerak C Company dari pasukan 2nd Argyle and Sutherland Highlanders dengan disokong oleh hanya 2 platoon 1st Perak bersama orang-orang asli suku Temia untuk mengawal jalan tersebut bermula di pintu masuk di Kampung Kerunai. Atur gerak ketumbukan pasukan tentera British yang kecil ini telah berdepan dengan kekuatan regimen penuh tentera Jepun dari pasukan infanteri 5th Guard Division berjumlah hampir 3,000 orang. General Percival tidak mampu berimajinasi dan berfikiran kreatif. Beliau juga tidak berfikiran jauh atau mempunyai kebolehan untuk menjangkakan lebih awal kesan dan akibat kejatuhan Pulau Pinang dan juga pelabuhan Port Well yang terletak di Taiping ke tangan pihak Jepun. Dengan menggunakan kedua-dua pelabuhan berkenaan, tentera Jepun pada 1 Januari 1942 telah berjaya melancarkan operasi pendaratan pantai di Teluk Anson dan pasukan 1st Perak bersama unit 3rd Indian Cavalry yang diatur gerak menjaga keselamatan bandar berkenaan
tidak berupaya mengusir pasukan 11th Regiment, 5th Guard Division yang diarahkan oleh Lieutenant General Yamashita untuk mendarat di Teluk Anson bagi tujuan serangan outflank jalan dari Teluk Anson ke Bido. Kegagalan pasukan 1st Perak dan 3rd Indian Cavalry mengusir tentera Jepun yang mendarat di Teluk Anson pada awal pagi 1 Januari 1942 telah menyebabkan General Percival sekali lagi dengan cemas terpaksa mengerahkan anggota 12th Indian Brigade yang keletihan berikutan telah bertempur tanpa henti di Kedah dan Perak dan sepatutnya berehat di Bido. Mereka ini telah diatur gerak ke kawasan Cangkat Jong bagi menampan secara sementara kemarahan pasukan 11th Regiment tentera Jepun dari arah Teluk Anson ke Bido dalam peristiwa pertempuran di Cangkat Jong. Atur gerak pasukan 1st Perak mempertahankan Teluk Anson adalah disebabkan kesilapan pertimbangan daripada Lieutenant General Percival bahawa tentera Jepun tidak mungkin akan melaksanakan serangan pendaratan pantai. Ini berikutan keputusan beliau terdahulu untuk meninggalkan Pulau Pinang secara tergesa-gesa tanpa memberikan sebarang tentangan. Tentera Jepun juga telah menggunakan feri dan barges yang ditinggalkan tanpa dimusnahkan untuk melaksanakan serangan pendaratan pantai dari Pulau Pinang dan Port Well ke Teluk Anson. Kesan daripada kesilapan ini menyebabkan kedudukan kukuh tentera British di Kampar telah sekali lagi terpaksa ditinggalkan secara tergesa-gesa. Berikutan Lieutenant General Percival dan Lieutenant General Heath terlalu panik dan paranoid. Jalan Cangkat Jong Bido akan ditawan oleh pasukan 11th Regiment tentera Imperial Jepun pada bila-bila masa dan situasi ini berpotensi menyebabkan keseluruhan pasukan 11 Indian Division British terperangkap di kawasan Kampar dan Tapah hasil dari gerakan encirclement tentera Jepun dari arah selatan. Atur gerak pasukan 1st Perak Battalion mempertahankan Teluk Anson adalah disebabkan kesilapan pertimbangan daripada Lieutenant General Percival bahawa tentera Jepun tidak mungkin akan melaksanakan serangan pendaratan pantai ke Teluk Anson. Ini mengambil kira keputusan beliau terdahulu untuk meninggalkan Pulau Pinang secara tergesa-gesa tanpa memikirkan kesan buruk tindakan yang diambil. Ironinya, tentera Jepun telah menggunakan feri dan barges yang ditinggalkan tanpa dimusnahkan untuk melaksanakan serangan pendaratan pantai dari Port Well ke Teluk Anson. Colonel Masanabu Suji di dalam bukunya turut menceritakan bahawa taktik pendaratan pantai dari Port Well adalah idea dari General Yamashita sendiri dan sebenarnya ditentang oleh General Staff HQ 25th Army, terutamanya Lieutenant General Takuro Matsui, GOC 5th Guard Division dan juga Colonel Masanabu Suji sendiri. Tetapi taktik ini telah membuahkan hasil yang baik dengan secara tidak langsung menekan tentera British dari pasukan 11 Indian Division supaya berundur dari posisi mereka di Kampar dan Tapah. This tactic was made possible kerana General Percival memutuskan untuk meninggalkan lintasan Sungai Muda dan Sungai Krian tanpa sebarang tentangan. Kisah sejarah mengenai 1st Perak Battalion ini merupakan satu kisah yang sangat panjang dan penting. Tetapi saya tidak mahu hanyut menceritakan mengenai kisah sejarah unit ini secara panjang lebar kerana fokus kita adalah untuk menyelami dan mendalami peristiwa pengunduran tentera British daripada Sungai Krian ke Kuala Kangsar sahaja. InsyaAllah sekiranya berkesempatan, saya akan membuat video khas berkenaan pasukan 1st Perak Battalion ini dengan lebih teliti dan komprehensif kerana pasukan ini telah memberikan sumbangan yang cukup besar kepada usaha mempertahankan Melaya dari serangan tentera Jepun, terutamanya di dalam segmen pertempuran media Melaya. Jika tidak, video ini akan menjadi sangat panjang dan mungkin berdurasi lebih dari 2 jam dan masih belum selesai. Di dalam episod akan datang, saya akan membawa anda ke Pekan Bagan Serai, Pekan Taiping dan Kuala Kangsar serta menerangkan secara terperinci mengenai kesan buruk, kegagalan kepimpinan dan rentetan kesilapan keputusan Lieutenant General Arthur E. Percival, GOC Melaya Command, khususnya berkait peristiwa pengunduran tentera British di sepanjang jalan dari Pekan Bagan Serai ke Kuala Kangsar. Kita jumpa pada episod ketiga akan datang.